Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah. Seperti biasa kita menyambung pembacaan kitab Bahrul Madhi jilid yang ke-15. Masih lagi membicarakan tanda-tanda kiamat, yang membicarakan alamat-alamat kiamat. Kita sampai muka surat 167. Kita dah baca dulu tentang bab zina, dan sekarang kita akan lihat pula tanda-tanda kiamat yang seterusnya, iaitu masalah minum arak menjadi alamat kiamat. Wa tushrabal khamr, dan banyak-banyak diminum arak. Bagi yang Rumi 168. Wa tushrabal khamr, dan banyak-banyak diminum arak. Masalah 165. Minum arak menjadi tanda-tanda kiamat. Ini satu daripada tanda kiamat yang sudah zahir pada masa kita sekarang ini, iaitu orang yang minum arak itu telah banyak sangat-sangat, sampai jadi umum balwi. Ya, bukan umum balwa. Dalam kitab Rumi itu dia sebut umum balwa, bukan balwa, umum balwi. Orang Perak sebut, maknanya umum merata dah. Dan merata dah, biasa sangat dah orang minum arak ni. Tak heran lah, dijual dengan berbagai-bagai jenis, dalam botol, dalam tin, dalam paket. Kalau tak ada arak ni tak sah majlis, sampai guna perkataan tak sah. Jadi kebanggaan pula kalau minum ni. Tak minum jadi satu kelecehan dalam majlis-majlis. Hingga orang yang tahu dan telah belajar akan hukum haram meminumnya itu pun telah jadi minumnya. Dan majoriti orang yang minum arak ni tahu arak tu haram diminum, tapi dia tetap nak minum. Sebab jadi satu trend. Dia berkata apa masalahnya? Bukan saya mabuk pun, bukan saya kacau orang. Alasan dia, saya minum arak ni boleh. Alasan dia apa? Saya tak kacau orang. Dia faham yang kacau orang baru tak boleh. Yang tak kacau orang, dia kata tak apa. Dia kata minum arak ni dia tak ganggu orang. Tak ganggu apa? Hari ni kita baca dalam paper, dengan sebab dia mabuk, dia bawa kereta menongkak arus, dia langgar orang mati maji balik menega. Dia mabuk, dia bawa kereta, orang pergi ke sana, dia mai ke sini. Makji ni duk bawa kereta, tengok kereta duk depan dia, nak lari ke mana? Kereta mai tuju kat dia. Mati hamba Allah tu. Ini yang dikatakan mengganggu orang. Siapa kata minum arak tak ganggu orang? Ganggu macam-macam benda dia akan ganggu. Baik, kenapa mereka tetap berminum? Kerana bermegah-megah sama-sama orang yang megah. Nak tunjuk kata hebat, lepas main golf pakai duk belanja beberapa botol arak. Siapa yang kalah kena belanja orang menang. Yang tukang hidang pun Melayu, yang tukang main golf pun Melayu. Duk pakai duk tengok, jadi satu kebanggaan pula lepas main minum. Dan ditakwil oleh orang yang tahukan haramnya itu akan dirinya tidak minum arak, bahkan dia minum bir atau nama-nama yang lain. Dia kata yang ni bukan arak, ni bir. Yang haram arak, bir tak apa, kata dia. Sama lah, yang memabukkan, perkara yang memabukkan. Baik, dan katanya atau apa-apa nama lain, padahalnya dihukumkan syarak tiap-tiap yang cair yang memberi mabuk itu haram diminum, walaupun diberikan nama yang lain sekalipun. Jikalau diminum setitik haram juga. Jikalau tidak jadi mabuk dengan sebab sedikit, maka haramnya tidak berubah juga hukumnya, walaupun hanya setitik dibubuh di dalam kek. Tuan-tuan beli kek di kedai Cina tu, dia bubuh setitik dua air arak, maka kek tu haram diminum.
Ada hotel-hotel yang rendam ayam di dalam arak sebelum dimasak. Semalaman direndam dengan arak, lepas tu baru dimasak. Tuan-tuan berhati-hati ni. Kita dah baca dah dulu tentang kenyataan orang yang menguruskan halal dan haram mengatakan hanya beberapa buah hotel daripada ratusan hotel yang minta kelulusan halal dan haram daripada JAKIM ni. Salah satu cara haramnya apa? Direndamnya ayam dalam arak kemudian dimasak supaya lebih rangup, lebih bersari dan lebih orang suka datang. Dah jadi dah satu trend. Kemudian sangatlah banyak orang yang minum arak di zaman kita ini tertipu daya dengan dirinya pada minumnya dengan sebab berubah namanya dengan bermacam-macam nama. Kalau kita faham tuan-tuan, duduk di bawah payung arak tu pun haram. Payung arak tu, kalau payung aiskrim tu tak apa lagi. Ni hak menega burger ni yang duk guna payung plastik. Kadang dia ambil payung Tiger, payung beer, payung Heineken. Duduk menega di bawah payung arak tu pun haram. Dulu kita main bola sepak Piala Tiger, yang tu pun haram. Yang menajarnya Tiger, baru sekarang dah tukar lah kejohanan bola sepak lain dulu. Dulu saya tegur lah, lama dulu saya kata tak boleh masuk Malaysia, negara-negara Islam, apa nama, Indonesia ke, Brunei ke, negara Islam, jangan masuk Piala Tiger, tak boleh masuk pertandingan itu. Sekarang dah tukar dah nama, apa nama, Piala apa, Suzuki ke apa kan, ya, dah tukar dah sekarang. Dulu duk pakai Tiger ni haram tuan-tuan. Jadi sampai tahap itu, bukan kata minum saja haram, bukan setakat hidang saja haram, terlibat dengan dia muharam. Tak boleh tuan-tuan pergi ambil botol arak tu buat perhiasan di dalam rumah. Ada orang telefon pada saya, dia kata, "Ustaz, boleh tak saya ambil collection botol-botol ni, letak termasuklah botol arak. Bukan saya minum, saya dah basuh, saya dah cuci, saya letak sebagai perhiasan. Saya ni pengumpul botol-botol." Oh gitu ke? Clean botol ke? Bukan. Saya ni peminat botol. Saya kata boleh, tak salah. Tak salah pergi ambil botol arak, pergi cuci elok-elok, pergi letak. Tapi dia menggambarkan satu kemegahan. Kan megah pula. Nabi Muhammad dulu bila diharamkan saja arak, sahabat-sahabat pecahkan segala botol yang mengandungi arak. Segala tempayan dipecahkan. Bukan setakat tak sayang dengan arak, dengan yang menyimpan arak tu pun mereka tak sayang. Jadi kalau kita pergi simpan botol itu, walaupun tak salah pasal kita tak minum, tapi ianya seolah-olah mengagungkan arak. Yang kedua, dia menimbulkan fitnah. Datang orang kampung ke rumah kita, duk tengok dalam almari kabinet kita tu, duk tengok dalam apa nama showcase kita itu pula, duk tengok pula, dia ni minum ke? Orang kampung bukan nak tanya, "Kamu minum ke arak ni?" Dia tak tanya. Dia duk bisik dengan isteri dia, "Ada botol arak ya, minum bah dia ni." "Mana abang? Mana?" Tu, hak bersegi-segi tu botol arak. Loh, minum ke depa ni? Tapi depa tak tanya. Yang ni yang masalah ni, mereka tak tanya. Mereka balik kampungnya, "Bang, aku pergi rumah Din hari tu, tengok botol arak berselerak." Depa minum ke tak tahu, tapi banyak lah, ada jadi fitnah lah. Jadi sebagai orang Islam, benda yang mengelakkan fitnah ni kena elak. Benda yang melibatkan kita dalam fitnah jangan duk campur. Termasuklah tuan-tuan duk minum di kopitiam ke, pergi kedai Cina ke, duk minum. Setengah orang dia minum teh ke, dia minum air apple ke dalam gelas arak, dalam gelas Tiger. Walaupun dia minum teh ataupun minum air apple, dia minum air apple di dalam bekas arak. Air apple tak mabuk, air biasa lah, Zeppel ke apa ke, tapi dengan sebab jenama pada gelas itu, orang lalu tengok kita minum, dia ni minum kedai Cina, gelas-gelas arak pula, dia ni minum arak ke? Walaupun tak berdosa kita minum tu, tapi membawa kepada fitnah itu dilarang di dalam agama. Dia kena elak sungguh tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan ni peminat bola sepak, EPL, Liverpool, tulisan Liverpool tu pun bentuk tulisan dia macam tulisan Carlsberg. Sebab yang menaja Liverpool ialah Carlsberg. Tuan-tuan tak minum arak, tuan-tuan tak minum Carlsberg, tapi tuan-tuan penyokong kuat Liverpool.
jersey Liverpool, apa nama, kasut Liverpool, seluar Liverpool. Liverpool itu di belakang jersey-nya ditulis Carlsberg. Tuan-tuan tak boleh beli tu. Jangan duk minatlah dengan Liverpool. Tuan-tuan minat dengan PKNS Selangor sudahlah. Tak pun UPB My Team ke apa ke, ada beda juga. Daripada duk minat pada orang yang menyokong arak dan sebagainya. Dia berhati-hati tuan-tuan. Setengah orang dia tak faham. Dia ingat bola sepak lain, arak tu lain. Dia main semayang, dia pakai jersey Liverpool, ditulisnya Carlsberg di belakang itu. Jadi haram perbuatan macam itu. Tak boleh langsung menyokong sesuatu benda yang membawa kepada penyokongan kepada arak dan sebagainya. Maka Nabi bersabda lagi, wa yaksuran nisa wa yaqilar rijal. Yang seterusnya tanda-tanda kiamat, banyaknya perempuan dan sedikit laki-laki. Di sini dia sebut ar-rijal, sedikit laki-laki, banyak perempuan. Ini juga merupakan tanda kiamat. Kalau kita tengok malam ni, laki-laki menang pada perempuan. Dia kata mana ada Ustaz tanda kiamat, laki-laki ramai lagi Ustaz. Cuba tengok tuan-tuan, laki-laki berselera, tambah di Malaysia ni. Pengawal keselamatan Nepal je 300,000. Polis dengan askar baru 200,000. Menang pengawal keselamatan Gurkha tu lagi. 300,000 pengawal keselamatan Nepal. Polis dengan askar baru 200,000. Kalau berperang dengan askar polis, menang Nepal ni tuan-tuan. Menunjukkan laki-laki ramai. Jadi pengawal keselamatan tu belum masuk lagi Vietnam, Myanmar, Bangladesh, Indonesia yang datang. Campur-campur dengan laki-laki Malaysia, menang laki-laki dengan orang perempuan. Jadi Ustaz, adakah hadis ni tak betul Ustaz? Nabi kata 50 perempuan, 1 laki-laki, nisbahnya. Baik, kita tengok huraian dia. Laki-laki tu lain, jantan poyo tu lain, perempuan lain, betina pun lain. Yang ni yang P. Ramlee bawa dalam cerita Musang Berjanggut. Bila Raja Pura Cendana tu, nama dia Alam Syahbana, lakonan Ahmad Nisbu, dia ni Tok Bilal masjid di Singapura ni, asal dia kata, anda sudah sampai masanya anda mencari jodoh anak anda. Carilah mana-mana isteri daripada anak-anak menteri-menteri ayah anda. P. Ramlee jawab, anak anda tidak mau, sebab sini semuanya betina, bukannya perempuan. Jadi pening, macam mana betina, macam mana perempuan. Anak anda tak mau, anak anda nak cari yang perempuan. Dia ambilnya beras, dia ambilnya kari ala gapas, dicampur jintan putih, jintan merah, dicampurnya sekali bunga cengkeh, bunga apa, dibawa dalam bunjuk, dia berjalan. Faham P. Ramlee, orang perempuan ialah orang yang boleh asing beras mana dia kari ala gapas, mana dia bunga cengkeh, mana dia bunga lawang, mana yang ni baru perempuan. Akhirnya dapat dekat Sa'diyah, baru dapat kat Sa'diyah. Itu faham P. Ramlee. Yang perempuan itu ialah yang pandai memasak, yang rajin, yang sabar. Yang mana yang tak mau masak dia punya, dipanggil betina. Bila dia bagi satu bunjuk suruh masak, perempuan tu kata, gila ke apa Tok Janggut ni? Akhirnya dia pulangkan balik, kami tak nak masak. P. Ramlee kata betina. Tapi bila bagi dekat Sa'diyah, Sa'diyah kata, tak apa mak, biar saya buat. Mesti ada muslihat. Dia pun rajin, pergi ambil beras, tak sekali, pergi asin. P. Ramlee pun makan. Dia tanya, daripada mana tuan hamba masak makanan ini? Daripada bungkusan tuan hamba lah, kata Sa'diyah. Terus berdiri P. Ramlee, tak jadi makan. Yang ni lah yang aku cari, nama dia perempuan. Itu menurut tafsiran P. Ramlee, cerita Musang Berjanggut 1959. Jadi tuan-tuan, yang jantan dengan laki-laki lain. Yang laki-laki ni macam tuan-tuan lah, rajin semayang, main mengaji, bertanggungjawab. Tak tahu nak ke depan dah Ustaz, mereka nak main macam mana dah, tak boleh ke depan dah Ustaz. Jadi yang mana boleh renjak ke depan, renjak lah lagi tuan-tuan. Orang lain tak boleh masuk di belakang. Yang mana agak-agak tak boleh masuk tepi sana, tak pasang lampu Ustaz. Di luar tak ada lampu.
Kena buh televisen di luar. Ya, baik. Begitu juga dengan laki-laki dan jantan. Jantan lain, laki-laki lain. Laki-laki itu apa? Yang bertanggungjawab, yang bela isteri elok-elok, yang bela anak elok-elok, itu nama dia laki-laki. Yang bertanggungjawab, yang jaga makan minum, yang baik, yang taat pada Allah. Yang ni lah yang sedikit ni. Yang banyaknya apa? Ya banyak jantan. Semayang tak tahu, datang semayang pun curi kasut, itu nama dia jantan. Semayang datang curi motor, tu nama dia jantan. Kahwin-kahwin dijualnya isteri dia, kahwin-kahwin dijual anak dia. Yang tu jantan, yang tu yang ramai. Dalam banyak-banyak laki-laki ni, laki-laki tu sikit, jantan tu banyak. Jadi kita sekarang ni dikira jantan ke laki-laki, tuan-tuan? Yang ni yang banyak ni. Yang ni yang banyak duduk di pusat serenti, yang duduk dalam penjara, yang melepak tak tentu hala, yang jadi tak tentu hala. Yang ni lah banyak ni. Yang sedikitnya apa? Yang hak macam tuan-tuan ni, yang taat, yang baik. Yang ni lah nisbah dia. 50 perempuan macam tuan-tuan ni, seorang je nisbahnya. Jadi laki-laki bekalannya sudah tak ada, stoknya dah mengurang. Sebab tu dipanggil laki-laki spesies yang terakhir dah sekarang ni, tuan-tuan. Yang baik-baik macam kita ni lah. Macam kita tu perasan lah kan. Dah sikit sangat. Yang banyaknya yang tak jenis lah. Tak erti semayang, tak erti baca Quran, apa pun tak erti. Dia cerita lah bab Yahudi ke, bab Israel ke, bab kemelut politik. Dia peduli apa? Dia kerja dia nak rambut panjang, dia kerja dia nak rambut tajam. Yang tu banyak. Yang ni kita nak ambil jadi suami menantu ke? Dah. Sebab tu tinggal macam kita ni, tinggal sikit, perempuan ramai. Habis tu macam mana nak selesaikan masalah perempuan ramai, laki-laki yang baik ni sikit, ustaz? Tu yang datang poligami tu. Dia nak masuk juga tu. Iyalah, itulah cara nak menolong pun. Takkan kita nak kahwin dengan penagih dadah, pengedar dadah, perompak dan sebagainya. Yang baik-baik ni semua dah kahwin dah. Yang bertanggungjawab ni semua dah ada hak mutlak masing-masing dah. Sebab itulah kita buat perkongsian pintar. Pergi kerja, kongsi kereta kan. Semua kita buat perkongsian. Termasuklah suami pun. Zaman sekarang terpaksa dah kita kena terima hakikat, terpaksa berkongsi laki-laki. Kerana stok laki-laki dah tak ada, tuan-tuan. Yang banyaknya stok jantan. Dia kata, ustaz, jantan lah ustaz, janji saya tak menikah 2-3, terpulang. Nak bahagia tak bahagia tu kita tanggung kemudian. Baik, dan bermula banyaknya perempuan, sedikit laki-laki ini menjadi alamat kiamat. Adakah telah zahir sekarang? Menurut hitungan dan banci kerajaan, tiap-tiap negeri menunjukkan perempuan lebih banyak daripada lelaki. Istimewa zaman kita ini, bertambah banyak jiwa perempuan itu dengan sebab kebangkitan perang yang membunuh laki-laki banyak. Satu. Dan akhirnya meninggalkan jandanya. Tetapi belum sampai lagi seperti mana sabda Nabi, hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun, hingga jadilah 50 orang perempuan, seorang pengurus laki-laki. Maka pengurus ini ada kalanya kerana tidak ada laki-laki yang memerintah, maka pengurus itu menolong-nolong menjalankan maslahahnya. Ataupun 50 perempuan itu isteri seorang laki-laki, berkahwin lelaki sampai sebanyak itu kerana telah hapus ilmu ataupun zahir kejahilan. Ada juga yang berpendapat demikian. Atau tiada ia berilmu, maka ia berkahwin hawa nafsunya menjadi 50 perempuan di bawah perintahnya, diperintahnya dan diperbininya. Ni nama dia Datuk Casanova ni. Bukan 50, dia saja 70 kan 60 orang. 60 orang diperbini dan diperintahnya. Sampai ada suami-suami yang nak bunuh diri mualah, kecewa isteri dia dipermainkan oleh Datuk Casanova ni. Bukan setakat dia makan duit, dia ambil duit, dirampas harta benda secara perlahan-lahan, termasuklah juga dirakam perbuatan-perbuatan sumbang mereka tu. Bahaya ni tuan-tuan, rakam-rakam ni. Dia mula lah tu. Saya tak mau sebut apa tuan-tuan. Tuan-tuan jangan harap lah nak cerita apa-apa Ustaz malam ni mesti. Saya tak mau sentuh apa tuan-tuan. Payah cakap, payah tak cakap, payah. Jadi semua serba salah. Payah tuan-tuan. Saya kenen-kenen tuan-tuan faham sudah. Sebab tu kena jaga sungguh.
Walaupun perbuatan tu dengan suami isteri, tak usah duk rakam-rakam lah sebagai tanda kenangan, tak payah. Ada setengah orang dia jadi satu collection pula untuk nak rakam perbuatan suami isteri. Isteri dia tak apa abang, tak apa ya, kata dia. Sama-sama kita je. Buatnya anak tengok, buatnya orang lain tengok, pergi hantar repair handphone dekat kedai, Cina handphone tu, wah ini duit nah. Sudah tuan-tuan. Dia tak payah lah tuan-tuan. Tak payah. Benda zaman sekarang ni macam-macam boleh jadi. Asal-asal nak kenang-kenangan, asalnya kenangan hitam. Asalnya kenang-kenangan, akhirnya jadi kenangan yang hitam. Bila dah jadi kenangan hitam, nama dia kenangan mengusik jiwa. Jadi tak payahlah. Banyak masalah. Jadi macam Datuk Casanova tadi lah. Ada yang mengadu pada saya, dia kata, Ustaz, kita ni nak tackle suami, nak bagi suami jealous. Jadi saya saja-sajalah SMS dengan laki-laki lain, untuk bila suami saya baca SMS tu dia jadi jealous, bertambah dia sayang. Jangan, takut dicerainya tak pasal je. Tak payahlah tuan-tuan, nak sana nak sini tak payah. Tuan-tuan SMS je dengan isteri tuan-tuan, SMS sajalah dengan suami, lebih bahagia. Tak payahlah nak bagi jealous suami, kita SMS dengan jantan lain. Kod jadi kod lain. Tak payahlah nak bagi isteri bertambah sayang pada kita, kita ada buat hubungan saya nak usik isteri. Tak payah, kod jadi kod lain. Zaman sekarang ni budak sekolah pun kena pukul masalah perempuan. 24 orang, balon dia seorang. Hanya berebut gadis. Tingkatan 4. Dia tingkatan 4, makwu pun tingkatan 4, pergi makan KFC, balik 24 orang tunggu. Orang suruh pergi sekolah mengaji, hang berkasih-kasih ni apa ni? Zaman sekarang zaman orang bom petrol kat kereta cikgu, bakar tayar kereta cikgu. Zaman kita zaman sekarang ni. Jadi tuan-tuan, nak mengerakkan kasih sayang bukan dengan cara macam itu. Erakkan kasih sayang tuan-tuan sendirilah boleh faham. Kalau kita nak balik, kita mesej dekat isteri, abang nak sampai lagi 20 minit, tunggu di pintu ya. Kan seronok tu. Abang nak balik ni, apa makanan di dapur dah siap ke belum? Mesti seronok tuan-tuan. Abang tengah kuliah ni, malam ni jangan lupa tom yam tau. Mesti seronok. Tak payahlah kita buat benda-benda bodoh, berhubungan dengan laki-laki lain semata-mata nak menambah kasih sayang suami atau isteri kita. Baik. Yang ke-167, masalah raja yang kuat membunuh dan menumpahkan darah manusia di muka bumi. Sesungguhnya telah menjadi raja muslimin selepas daripada kewafatan Nabi beberapa orang daripada orang Arab. Mangkat seseorang diganti pula oleh seorang yang lain, hinggalah sampai kepada seorang raja yang sangat terkenal, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, yang menumpahkan darah manusia. Pada masa dia menjadi raja orang Islam, beberapa orang daripada sahabat Nabi dibunuhnya. Malah beberapa orang sahabat Nabi masih hidup di zamannya. Salah seorang daripadanya bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Saya dah sebut pada tuan-tuan, Anas bin Malik ialah khadam Rasulullah, orang yang berkhidmat dengan Nabi hampir 10 tahun. Dan dia adalah seorang yang kaya kerana didoakan oleh Nabi jadi kaya. Dia orang yang panjang umur dan mempunyai anak yang ramai. Kerana 3 benda ni opah dia minta. Opah diminta pada Rasulullah, cucu saya ni Rasulullah berkhidmat pada Rasulullah. Boleh tak Rasulullah doakan pada cucu saya ni 3 benda? Yang pertama panjang umur, yang keduanya banyak anak, yang ketiganya kaya. Nabi pun doa dan doa Nabi ni mustajab. 3 benda ni dia dapat. Dalam riwayat sebut Anas bin Malik sebelum dia mati, dia sempat kebumikan 120 orang anak dia. 120 orang anak dia kebumikan dulu. Anak mati dulu, pak belum mati. Ramainya anak tuan-tuan. Ya, ramainya anak dan banyaknya isteri hamba Allah ni dan kayanya dia. Maka di dalam pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf menjadi raja muslimin, telah banyak dibunuhnya orang sampai berpuluh-puluh ribu orang. Orang buat salah sikit aja pancung. Salah sikit aja pancung. Lintas depan dia saja pun bunuh lah. Yang kata Hajjaj bin Yusuf
As-Saqafi ni. Belum masuk lagi yang mati dalam penjara, belum masuk lagi yang kena penjara, belum masuk lagi yang dia pergi berperang. Sama-sama Islam, dia perang, dia bunuh beribu-ribu dah. Yang dia bunuh dengan hukuman dia pun jatuh berpuluh ribu. Sampailah dalam riwayat dia membunuh 120,000 orang. Tak termasuk dalam kes-kes pembunuhan dalam penjara, kematian dalam penjara, dan kes-kes kematian luar jangka. Bukan kematian perang dan sebagainya. Dan dengan sebab sedikit tersilap atau terlanggar di hadapannya, sudahlah disuruh orang membunuh akan dia atau dipenjarakan. Maka tidaklah sunyi daripada tiap-tiap hari orang yang mati kena pancung dengan sebab tersilap sedikit atau kena syubhah. Dan inilah sehabis-habis raja yang zalim, dan dalam sejarah bahawa ia seorang raja yang zalim dan penumpah darah manusia. Dan di antara sahabat yang masih hidup di zaman itu ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Ajad ini jadi imam. Al-Hajjaj jadi imam semayang. Makmum dia siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang tanya pada Abu Hurairah, kamu jadi makmum pada raja yang zalim. Kata Abu Hurairah, yang zalim itu dia. Tetapi bila dia jadi imam, semayangnya itu selagi mana tidak bercanggah dengan hukum syarak, semayangnya sah di belakang dia. Yang zalim tu dia, lantak dia lah. Tapi bila dia semayang, dia jadi imam, selagi mana perbuatan rukun semayangnya sah, sahlah aku duduk di belakang dia. Serupa tuan-tuan lah, tu imam tu kaki nombor ekor, tu selerak nombor dalam bukit. Masalah dia tikam nombor, dia punya pasal. Mana kita tahu dia tikam? Habis tu dalam bukit nampak ustaz, mungkin dia kutip tengah jalan, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tapi dalam perbuatan dia semayang, Fatihahnya betul, semuanya betul, sah kita ikut dia. Masalah dia, dosa dia tak diangkat ke langit, tu dia punya pasal. Semayang kita sah, dia sah, jalan. Cuma dia main tikam nombor ekor atau dia makan riba, dia tak terangkat ke langit pahalanya, tu dia punya pasal. Kenapa kita nak siasat ni juga? Mungkin dia tikam nombor ekor semalam, masa dia ambil wuduk, dia dah taubat. Masa ambil wuduk kita tak tahu. Tengah dia duk basuh tangan tu, dia tengok tangan ni tak malu, hari tu tikam nombor, sekarang nak ambil semayang pula. Astaghfirullahalazim, aku taubat lah. Dia taubat, mana kita tahu? Dia naik tangga tu, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, dia taubat, mana kita tahu? Jadi zahirnya bila kita tengok dia semayang tu sah, bacaan dia betul, rukunnya betul, jalanlah, sahlah semayang. Jangan tuan-tuan tertanya-tanya pula, duk bisik dalam hati, dia ni sah ke judi tikam nombor semuanya ada ni. Tuan-tuan tu yang tak diterima semayang sebab semayang tak khusyuk. Nyesel aku ikut belakang dia. Jadi jangan nampak salah orang lagi, tengok solat kita dulu. Bukankah Allah kata ada qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, telah berjayalah orang yang bertakwa, telah berjayalah orang-orang yang berjaya. Ni siapa? Yang beriman ni siapa? Orang yang semayangnya khusyuk. Baik, jadi dia ni jadi imam, termasuklah makmum di belakangnya ialah Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah orang yang paling banyak menghafaz hadis Nabi, pelajar Nabi, ketua pelajar orang-orang yang belajar dengan Nabi, ada 300 ahli sufah. Zaman Rasulullah ada 300 pelajar pondok yang belajar pondok dengan Nabi. Yang tidur dekat masjid, yang belajar di serambi masjid, dipanggil sebagai ahlus suffah. Mereka ni ada 300 orang. Memang tiap-tiap kali Nabi bagi kuliah, Nabi bagi khutbah, mereka inilah yang akan duduk depan-depan menghafaz hadis Nabi. Ketua pelajarnya ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau dia orang yang sangat alim pun masih lagi bermakmumkan kepada seorang raja yang sangat-sangat zalim. Tuan-tuan bandingkan dengan kita, dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam masanya itu telah pergi beberapa orang sahabat Nabi mengadu kepada Anas bin Malik tentang kekejaman raja mereka yang bernama Al-Hajjaj. An Zubair bin Adi qala dakhalna ala Anas bin Malik qala fashakkawna ilaihi
Ustaz Zuhir ni sat depan, sat belakang, sat kiri, semuanya ada. Oh, ini dialah tuan-tuan nak jadi penganjur ni. Nak jadi penganjur ceramah macam inilah. Selagi tak selesa jemaah, depa tak puas hati. Tuan-tuan kalau jadi penganjur jemaah, penganjur kuliah macam Ustaz Zuhir, sat dia terbit belah situ, sat dia terbit belah sana, sat dia duduk belakang tu, tuk main kat sini. Pak saya apa? Pak saya dia nak menjadikan kuliah kita ni selesa. Ustaz selesa, hak mengaji selesa, yang ambil gambar pun selesa. Penganjur bukan boleh duduk diam-diam. Saya ni main pada jauh tuan-tuan. Saya cakap pasal saya main pada jauh lah. Saya main daripada rumah saya tadi pukul 5.45 minit pagi. 5.45 ni tuan-tuan saya main. Nak main ceramah kat tuan-tuan. Singgah sana, singgah sini. Pak saya apa? Pak saya nak mengajar. Kadang-kadang bila kita main jauh-jauh, yang menganjur kita, jemput kita ni, nak telefon pun tak mau. Ustaz di mana? Ustaz kat mana sekarang? Telefonlah. Saya bukan orang Kuala Lumpur. Saya bukan tahu selok-belok. Kereta saya bukan ada GPS. Kereta jenis lama punya tu, mana ada GPS? Tak sesuai dengan GPS. Kadang-kadang nak tolong telefon pun tak mau. Saya sedih lah tuan-tuan, saya tengok. Ni minta maaf lah kalau tuan-tuan beli CD ni, kok saya cakap ni, kok beli ni terasa pula. Kita main duk melilau tam mana lah, syek-syek ni mana lah, aku tahu surau tam mana. Nak tunggu telefon dia jemput tak? 9.30 tak telefon, 9.40 tak telefon. Bila nak start ceramah ni? Sampai kita patah baliklah. Baliklah, tak tahu nak pergi tam mana. Ustaz kami tunggu ni. Memanglah hampa tunggu. Saya duk cari ni. Tak boleh ke hampa telefon saya tunggu dekat sesi minyak ke, tunggu dekat Giant ke, Raksasa ke? Senang saya cari. Saya bukan orang sini. Tu yang saya kadang-kadang kecewa tuan-tuan. Kita batalkan ceramah tempat lain, kita mari jauh-jauh. Penganjur nak telefon kompong, kami tunggu di sini, kami jemput ustaz tang sini, ustaz mai kami tunggu. Tunggu jemput kat Lebuh Raya ke, jemput dekat masjid mana-mana ke, yang senang kita cari. Ni tak. Saya bukan orang KL, saya orang Ipoh. Sebab banyak yang telefon saya, dia kata saya duduk di Jalan Ipoh. Saya bukan Jalan Ipoh, saya kata saya Ipoh. Oh, ingatkan ustaz duduk kat Jalan Ipoh. Tak ha. Apa hal kejadah saya duduk di situ? Tak ada kena-mengena saya. Jadi saya minta pada tuan-tuan, bila kita buat penganjuran kuliah dan sebagainya, tolong ambil berat. Bukan ustaz tu nak dilayan VIP ataupun super VIP, tapi tolong hormat. Telefon jadilah, ustaz, okey ustaz kami tunggu kat sini, ustaz pukul berapa ustaz nak sampai? Kat zoo ke, senang kita cari yang dah pemilih dah. Ini main pergi Shah Alam, seksen mana saya tahu tuan-tuan. Yang saya tahu masjid Shah Alam je. Tunggu masjid Shah Alam kami ambil. Betul lah, ni tak telefon. Ni yang saya rasa sedih ya, dengan orang yang menganjurkan program ni. Kadang-kadang dia tak erti dia nak menganjurkan satu-satu program. Baik, daripada An Zubair bin Adi qala dakhalna ala Anas bin Malik qala fakashawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj. Telah masuk kami ziarah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Maka mengadulah kami kepadanya akan barang yang kami jumpa daripada Al-Hajjaj bin Yusuf tentang kezalimannya, dan kami khabarkan kepadanya hal ehwal kezaliman Al-Hajjaj, macam mana nak buat. Lalu dijawab oleh Al-Hajjaj, dijawab oleh Anas, faqala ma min amin illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tuan-tuan baca betul-betul hadis ni, ini hadis hasan. Saya bila baca hadis ni tuan-tuan, tak apa, kita bagi makna dulu apa maksud dia. Maka kata Rasulullah, tiadalah daripada setahun kepada setahun, melainkan tahun yang kemudiannya itu lebih jahat daripada tahun lepas. Besar balanya, besar jahatnya, besar celakanya daripada yang dahulu, sampailah kamu jumpa Tuhan, yakni sampai kamu mati. Ini hadis hasan daripada Nabi. Nabi kata di akhir zaman pemerintah yang ganti itu lebih buruk daripada hak diganti itu. Tuan-tuan faham tak?
Berapa banyak dulu-dulu orang duk kata insya-Allah lah mai hak baru ni okey kot, dia lembut sikit lah. Hak dulu teruk sangat. Lembut-lembut dia pun tuan-tuan, macam-macam benda jadi. Dulu kita dah kata hak dulu lah pencen pun. Kita kata ni dia pun tak lama lah pencen elok lah pun. Duk apa nama. Lepas tu kita duk harap hak mai ganti ni lah. Kita duk harap dia mai lah elok lah kot. Tak elok juga tuan-tuan. Macam-macam benda naik tak turun-turun dah. Tu kita kata insya-Allah kot tak lama dia pun nak turun mai hak baru ni pun. Tak tahu lah tuan-tuan, baca pada hadis ni nampak gaya gelak masa depan. Ni tak ada kena mengena hidup dan mati ni tuan-tuan, ni kena faham. Selagi mana tidak lantik orang yang berpegang pada jalan agama ni tuan-tuan, macam-macam. Ni bukan saya kata, ni hadis. Dia kata kira-kira hak lama dulu baik sikit pada hak ni pula dah dengar. Dah timbul pula dah kata-kata tu. Kalau macam ni baik hak dulu bagus lagi. Cakap pun tak apa nak tidur sangat kita dengar dia bercakap. Hak ni kita pun tak faham dia nak kata apa. Saat dia tinggi, saat dia rendah, saat dia meleret, dia nak kata apa. Ni dia hadis tuan-tuan. Yang saya, bila saya baca hadis ni saya menung. Yang akan datang ni dia kata yang semalam lagi teruk pada hak dulu, yang hari ni pula lagi teruk pada hak semalam. Pendek kata, kita semakin teruk sampai bila? Sampai mati. Maka jikalau gitu hari ini lebih baik daripada besok dan besok lebih baik daripada lusa, maka mahulah sekalian kamu sabar. Bila jadi macam tu apa nak buat ustaz? Mahulah kamu sabar dalam masa hidup di dunia yang sekejap. Nak buat macam mana? Sabarlah. Tak boleh nak kata apa tuan-tuan, kena sabar banyak-banyak. Cakap lebih-lebih kan macam-macam orang duk tunggu. Payah tu yang saya kata tadi, payah. Ustaz tu saya kata apa tu, saya tak kata apa malam ni, payah. Tuan-tuan tak apalah balik tidur. Saya ni tak siapa-siapa akan panggil nanti payah. Baik tu susah cakap. Kita baca kitab sudah. Susah tuan-tuan. Cakap payah, tak cakap payah. Cakap ni benda hadis. Tak cakap benda duk sebutlah hadis. Bila kita cakap ada orang marah. Ini yang jadi payah. Tapi Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 36, ayat 37. Kalau tuan-tuan rajin balik rumah buka, Allah Ta'ala sebut waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik daripada orang yang berkata-kata, yang menyeru kata-katanya kepada Allah dan menyuruh orang berbuat amalan saleh, dan dia berani berkata aku ni orang Islam. Inilah tiga manusia paling baik, tiga kata-kata yang paling baik yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat. Allah kata manusia yang paling baik ialah manusia yang menyeru kepada Allah, mimman da'a ilallah. Sebab itu saya malam ni saya tak nak sentuh politik, payah. Saya sentuh mengajak tuan-tuan supaya faham agama Allah, menyeru kepada Allah. Tuan-tuan pahaman apa-apa pun yang mengikuti CD kita ni, pahaman PAH ke, pahaman UMNO ke, adil ke, lantak tuan-tuan lah. Tapi ingat, mesti membawa kepada Allah. Mimman da'a ilallah. Jangan bawa perjuangan tuan-tuan lain daripada cita-cita kepada Allah. Yang ni tuan-tuan kena faham sungguh. Menega ke, menega untuk Allah. Berkeluarga ke, berkeluarga untuk Allah. Ya. Ni, yang ni Allah kasih tuan-tuan. Dia pusing pun main duduk depan. Yang ni Allah paling kasih. Malah Allah malu dekat dia. Sebab dia nak mari duduk juga tu, Allah ampunkan dosa dia. Tapi dia tak ada dosa. Dia kecil. Kan ada 3 jenis manusia. Mengaji ni ada jenis 3 jenis manusia. Saya sebut ni manusia hak lambat datang. Manusia yang awal datang ni kira baik sungguh lah macam tuan-tuan ni. Manusia yang lambat datang ni ada 3. Yang pertamanya, dia duduk di muka pintu. Tak mana aku nak masuk, dia tengok ujung ada kosong, dia terus main duduk macam hamba Allah ni. Dalam yang lambat ni, dia paling bagus, Allah ampun dosa dia. Yang nombor 2 ialah manusia yang main lambat, tapi nak masuk juga, dia cari-cari, akhirnya dia duduk tepi tangga tu. Dia nak masuk malu pasal dia lambat, kawasan pun dah penuh, Allah malu pada dia. Eloklah kamu duduk situ, kamu baik juga. Yang nombor 3, dia tengok-tengok penuh, dia belah tu. Ni pun ada hak nombor 3. Jadi dalam yang lewat main mengaji ni ada 3 golongan. Nombor 1 macam adik kita, nombor 2 hak baru sampai tu, dia duduk tepi pintu tu, hak nombor 3 dia tengok-tengok ramai, dia belah.
Nuh dia singgah pergi makan sup giabok. Cadar nak pergi kuliah Ustaz Kazim, penuh sesak aku balik. Yang ni paling rugi tuan-tuan. Tapi dalam 3 orang ni, siapa paling terror pahalanya? Tuan-tuan yang datang awal. Yang datang awal ni paling besar pahala, lebih besar daripada adik kita ni. Dalam orang yang mari lambat, yang paling besar pahala siapa? Dia. Pasal dia berani main duduk depan. Baik, kemudian kata dia sabarlah bila sampai hari itu. Tiada senangnya dan tiada istirahatnya dalam dunia. Memang tuan-tuan, mana ada istirahat? Saya sekarang nak baca paper pun pening, nak tengok TV pun tak apa nak gamak dah. Letih lah tuan-tuan. Sak kata macam ni, sak kata macam ni. Tak tahu nak baca apa, tak tahu. Macam gila-gila lah kot. Tak ada tuan-tuan, letih tuan-tuan. Sak macam ni, sak macam ni. Bila nak aman kita? Ni dia hak kitab dia sebut. Dia kata tak ada senang dan tak ada rehat dalam dunia ini. Pastilah sekalian kamu rasai hal ehwal dunia. Di Gaza tak selesai, di sini tak selesai, mai Obama pun tak selesai. Kita ingat Obama nak tarik askar daripada Afghanistan, dia tokok lagi pula dah. Obama kata kita tambah lagi tentera Amerika di Afghanistan. Ingat dia nak kurangkan. Bila nak selesai tuan-tuan? Ni kita kata tak selesai. Ada bendanya kadang-kadang kita suka. Ada perkara kadang-kadang kita suka. Oh, kita seronok lah. Dia masuk belah kita kan. Tuk dia masuk. Oh, inilah kehendak rakyat. 2-3 hari lepas tu pula dia lompat pula nak pula dah. Kadang-kadang tak suka pula dia kata, ni apa lompat pula ni? Kita mudah pening tuan-tuan. Sebab tu untuk akan datang tuan-tuan, kita ni dalam bab kita ni, kita bukan kalah-kalah terus, bukan menang-menang terus. Kita kena faham macam itu. Dia ada naik turun. Sebab tu kita kena sabar, relax, tenang. Macam kita main bola sepak lah. Main bola sepak daripada Januari main sana main sini, kalah menang. Akhirnya 2 masuk final, Selangor dan Kedah masuk final. Lawan referee pula, Allah. Tak berapa nak adil pula referee ni pun. Kalahlah kita. Katalah Selangor kalah dengan Kedah lawan bola. Terlentang pemain tak padang. Aduh, letih sungguh aku main. Daripada awal tahun tiba-tiba kalah. Hak menang pun ada, hak menangis pun ada. Relax lah. Yang Kedah dapat Piala Malaysia tu bukan dia dapat terus. Bulan 1 dia bertanding balik. Sebulan je rehat. Akhir 28 November final. Bulan Disember rehat. Dia usunglah piala tu pergi merata-rata pun. Nanti tahun depan bertanding balik. Bila nak bertanding balik tu, kita buatlah betul-betul. Pemain-pemain kita jangan ambil pemain hak suka melompat. Kita nak pemain hak suka berlari, yang boleh rembat gol. Yang ni yang kita kena nak susun strategi balik. Lepas ni kita kaji betul-betul dah. Hak suka lompat aku tak mau. Sak sana, sak pergi sini. Bola bukan boleh lompat-lompat. Bola kena kejar, yuk kejar. Perak pun tak pakai dah. Kejar, yuk kejar. Duk kejar, kalau tak gol nak buat apa? Kejar bola tapi tak gol. Sekarang dah tukar dah. Skor, yuk skor kata dia. Itu yang kita nak. Kalau kata jurulatih kita tak apa-apa kemas, tukar jurulatih baru. Referee ustaz, referee tu pun tua dah, tak apa lama dah, biar dah. Esok tukar hak lain lah. Tapi kita kena sabar lah. Janganlah pergi mengamuk, pergi bakar stadium. Nanti kita digantung kerana merosakkan harta benda awam. Janganlah pergi pukul referee tu. Nanti kita kena katok dengan FRU. Tuan-tuan faham lah ni? Ini saya cerita bab bola ni, saya tak cerita bab lain ni. Jangan tuan-tuan pergi sepakkan padang tu. Kalau padang kita dah sepak rosak habis rumput-rumput, di mana kita nak lawan bola sepak lagi? Biar, tak apa. Kali ni hampa menang, hampa ada bantuan pemain tambahan yang ke-12, tak apa. Tahun depan kita susun lain. Ni yang dia kata sabar. Yang mana faham? Tak faham sudah. Baik, kemudian dia kata kadang-kadang kita suka, kadang-kadang duka, dan sebentar rasa sedap. Mai sikit lagi tenang hati. Oh, relax, tenang. Lah susah hati dan keluh kesah.
Inilah dia di akhir zaman. Tiada ada ganti tahun melainkan yang telah lepas lebih baik daripada yang akan datang. Sebab itu dia kata, sabar. Nabi bersabda, sami'tu hadza min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, aku dengar perkataan ini, hari ini lebih baik daripada hari besok. Hari besok lebih baik daripada hari lusa adalah daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Jadi yang bila kita dah faham hadis macam ini, kita boleh buat persiapan. Sebab tu saya katakan tadi, selagi kita tak ikut cara Rasulullah, selagi itulah menimbulkan masalah kepada kita. Jadi betul-betul kita ikut cara Rasulullah, berpolitik cara Rasulullah, bermemimpin secara Rasulullah, berhadapi situasi dengan cara Rasulullah, insya-Allah kita ni akan selamat. Baik, masalah yang 168, isi bumi menjadi kafir. Tanda kiamat yang seterusnya ialah habis kafir isi bumi. Tak ada siapa lagi yang menyebut kalimah Allah. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidaklah berlaku kiamat sehinggalah tak ada siapa lagi yang sebut dalam muka bumi Allah Allah. Tuan-tuan boleh tengok, ada tak surat khabar yang tak sebut nama Allah dalam harian dia itu? Dalam sehari tak sebut nama Allah. Tuan-tuan buka radio, ada tak dalam radio tu yang langsung tak disebut kalimah Allah? Ada tak siaran televisyen yang tak disebut kalimah Allah dalam siaran dia? Ada tak manusia yang bila bercakap langsung tak disebut nama Allah dalam percakapan dia? Kalau tuan-tuan boleh nilai kaji, tengok benda ini sudah hampir-hampir berlaku. Ada orang yang bagi salam pun tak bagi salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada dah, selamat pagi dan salam sejahtera semua. Tak sebut dah insya-Allah, alhamdulillah, tak ada dah. Tetapi hadis ini nak menggambarkan kepada kita bahawa orang yang beriman, orang yang Islam yang sebut nama Allah habis mati. Macam mana cara mati? Caranya ialah Allah menghantar angin sejuk. Angin sejuk ini menyentuh orang yang beriman, menyentuh orang Islam yang masih sebut nama Allah, orang tu akan mati. Dan selepas orang yang beriman ni mati, orang yang Islam ni mati, tinggallah orang-orang yang tak sebut nama Allah. Mereka ini sajalah yang akan kekal, dan sebelum kiamat datang, mereka lah yang akan menghuni bumi ini. Mudah-mudahan kita matilah dulu sebelum jadi macam itu. Sampailah angin sejuk ni datang, dia bunuh semua orang Islam. Yang sedut, yang terasa sejuk dengan angin ini, mati. Yang tinggalnya ialah orang kafir atau orang Islam yang tak sebut nama Allah. Yang ni belum berlaku. Dan ianya adalah tanda kiamat yang besar yang akan berlaku sebelum datangnya kiamat. Dan yang ke-169, bumi memuntahkan emas dan perak. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqiul ard afladh kabidiha amsal al-ustuwani min az-zahab wal fiddah. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dimuntahkan oleh bumi, akan dikeluarkan oleh bumi bongkah-bongkah yang amat besar daripada hati bumi, yakni daripada tengah-tengah bumi dan dalam bumi akan dimuntahkan sebesar-besar tiang, sebatang-batang tiang daripada emas dan perak. Yang ini pun belum berlaku. Tuan-tuan boleh bayang tak sebesar tiang tu emas dan perak? Siapa nak ambil? Siapa curi, potong tangan. Pencuri pun tak kebulok dah pada emas tu. Dia kata kalau aku nak curi ni sampai tangan aku kena potong, tak payahlah. Akhirnya tak ada siapa lagi mencuri di zaman itu, sebab emas dan perak sudah terlalu banyak. Orang tidak lagi mengambil emas dan perak dan tak dipedulikan, ditinggalkan merata-rata tepi jalan. Itu tanda kiamat yang besar yang belum berlaku kepada kita. Dan tanda kiamat yang terakhir, masalah 170. Orang hina dina jadi kaya dan jadi bertuah.
Yang ni tak tahu dah tuan-tuan berlaku ke tidak. Kita baca tengok huraian dia. Ini satu lagi tanda-tanda kiamat yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis yang akan datang, iaitu menjadi kaya dan bersenangan dalam dunia orang yang asalnya tidak baik, orang miskin, sekarang jadi kaya raya. Orang yang kutu dan hina dina jadi kaya raya. Yang berasal daripada anak baik dan berbangsa turun menurun menjadi hina dina dan kutu-kutu pekan serta cukup fakir dan miskin. Sebaliknya orang yang baik-baik jadi kutu pekan, jadi hina dina dan semakin. Orang yang asalnya teruk jadi kaya, orang yang asalnya kaya jadi teruk. Dah berlaku belum? Hadisnya begini. An Huzaifah bin Al-Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yakuna as'adan nas bid dunya Luka ibnu Luka. Tu dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sebut bahasa orang utara dipanggil kokak. Ni kokak punya orang. Kokak ni kira teruk lah. Arab sebut Luka bin Luka. Kira memang teruk lah, kata Rasulullah daripada Huzaifah Al-Yaman, telah bersabda Nabi, tidaklah berdiri kiamat hingga jadi yang paling bertuah manusia di dunia kutu anak kutu. Kutu pekan bin anak kutu pekan. Itulah yang jadi kaya. Cuba tuan-tuan tengoklah kan. Tengoklah manusia hak kaya-kaya kan. Asal-asalnya siapa? Tuan-tuan tengok baru ni dikeluarkan manusia-manusia paling kaya di negara antah berantah. Baru ni dikeluarkan 2-3 hari lepas keluar kot. Cuba tuan-tuan tengok daripada hak nombor 1, hak nombor 10. Asal mereka tu siapa? Asal man ni rambut botak depan ni, lepas tu tocang belakang, duk kerja lombong, jadi kuli lombong lah. Jadi apa? Cuba tuan-tuan tengok hak kaya-kaya tu. Asal main degree antah berantah tu, main buat ladang getah dengan buat rel kereta api, main cawat berkelip badan lah. Jadi apa? Ni hak Nabi sebut dalam hadis ni. Dia kata apa? Maka pada masa ini telah zahir yang demikian, iaitu orang yang asalnya turun temurun berharta serta kaya raya. Tu siapa? Siapa? Tak tahu. Antah berantah mana tak tahu. Dulu kita tuan tanah, nama pun tuan tanah Kedawung. Tuan tanah, kaya raya dulu. Dan kaya raya, berbangsa anak baik-baik. Tiba-tiba sekarang jadi papa dan miskin. Dulu kita paling kaya lah. Yang paling banyak kena buang kerja kerana kemelesetan ekonomi siapa? Yang duk kerja jadi hamba mereka siapa? Nabi sebut dah. Dia kata seolah-olahnya dia berasal daripada orang hina dan orang-orang kutu pekan atau orang-orang hina kampung. Padahal kita tuan tanah. Tanah bukit kita punya, tanah bendang kita punya, tanah ni kita punya. Tok nenek kita semua kaya-kaya. Tapi apa yang jadi kepada pewaris tok nenek tadi? Tuan-tuan pergi ke tandas awam, siapa duk cuci jamban? Tuan-tuan pergi tengok pada orang yang duk sedut taik, siapa yang duk sedut taik? Tuan-tuan pergi tengok hak duk jaga tiap-tiap malam tak tidok-tidok tu siapa? Jagalah. Cuba kita fikir tengok. Ni hak Nabi sebut ni dia jadi. Padahal kita ni tuan. Asal kita tuan, tanah ni kita punya. Sekarang kita jadi hamba depa. Dulu depa mai, depa hamba kita. Lah kita hamba depa. Dan orang-orang yang berasal turun temurun hamba sahaya orang dan kuli serta pakir miskin, tidak mempunyai bangsa anak yang baik-baik, tiba-tiba sekarang pula menjadi pemimpin orang. Tu yang saya malas baca. Lagi tuan-tuan marah saya pula. Tu nak kena siapa pula tu? Betul tuan-tuan, ni hadis Nabi. Depa pula jadi pemimpin kita. Tak kira lah belah mana pun. Belah sana pun mereka pemimpin kita, belah kita pun mereka pemimpin kita.
Ini saya kata sebuah salah nak cakap. Saya bercakap ni mimman da'a ilallah. Saya bercakap ni atas dasar Allah, atas dasar hukum. Tapi orang kita salah faham. Tengok. Dia nak kena, dia nak kata kita lah. Bukan nak kata kat kita. Kita kenalah terima hakikat. Kalau benda tu kena batang hidung kita, kita kena terima hakikat. Perbetulkan balik benda itu. Depa ni bila kapiak, tak tahu agama apa, tak tahu apa, bila depa buat benda tak elok, kesannya pada kita balik yang nak pada Islam. Depa peduli apa dengan berzina, peduli apa dengan minum arak, depa kapiak. Tapi dengan sebab kita baik dengan depa, kesannya pada kita. Kita nak Islam, kita nak perjuangkan keadilan, kita nak perjuangkan kebaikan, keadilan Islam. Tapi dengan sebab dengan depa ni yang tak ada kenal agama ni, depa buat benda tak elok, tempiah pada kita. Orang yang dah benci pada kita, tibai kita pula. Kita nak jawab pun payah. Yang ni yang berhati-hati. Dulu lagi saya dah sebut, berhati-hati di jalan raya. Tapi orang marah saya, ustaz ni belah mana? Saya kata saya belah Islam. Tapi ustaz bercakap macam tak sokong kami. Saya cakap kalau tak kena tu namanya nasihat. Berhati-hati. Ni dia lah jadi sekarang ni. Benda ni kan jadi isu berpanjangan. Depa tu asal siapa? Sekarang dah jadi pemimpin orang, dan jadi ketua dan penganjur pula. Asalnya datang selai sepinggang, naik tongkang, dan menjadi kaya raya dan mulia, bermegah ke sana kemari di dalam bersedap-sedap nikmat dunia. Saya nak baca ni pun saya takut. Dan setengahnya asal kafir Cina sengkek atau Hindu paria yang makan bewak. Saya nak baca pun saya takut, tapi kena baca juga lah. Asalnya dia kata kafir Cina sengkek, Hindu paria yang makan bewak, ialah pula yang sekarang ni tinggi nama dan buat menyambung dalam dunia dan bermegah-megah bersedak dalam nikmat senang dan kaya dunia dalam tangan mereka. Itulah tanda-tanda kiamat. Hadis ini ialah hadis hasan lagi gharib. Tuan-tuan nak setuju tak setuju, ni hadis Rasulullah. Itulah tanda kiamat. Asal depa jadi apa? Lah depa tuan kita. Mewah jalan ke sana kemari, bangga. Nak cakap apa pun boleh dah. Nak kata apa pun tak apa dah. Depa dah jadi ketua kita. Kita pula kena taat dengan depa. Terus heran, kata Rasulullah, itu tanda kiamat. Kalau tuan-tuan tak setuju apa saya cakap ni, jangan marah saya, pergi marah Rasulullah. Ni hadis Rasulullah. Saya tak tokok, saya tak tambah pun, saya baca hak dia tulis. Boleh? Macam tak setuju je. Baik, habis tanda-tanda kiamat. Kita akan baca pula tanda kiamat pada bulan akan datang, insya-Allah. Tanda-tanda mustahak turun bala. Hapus rupa asal dan mustahak ditelan bumi atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada sahabat yang duduk di Israel. Dia belajar di Israel. Dia datang jumpa saya. Dia kata, ustaz, saya belajar tentang beberapa perkara di negara Israel. Dan dia ni bukan orang Malaysia. Dia bukan orang Malaysia. Dia orang luar pada Malaysia. Dia mai jumpa saya. Dia kata, ustaz, kalau ustaz pergi tengok perempuan-perempuan Yahudi yang tua-tua bangka tu, bila muda-muda ni lawa ustaz, tapi bila mai tua-tua ni ustaz, misai pun ada. Perempuan tua-tua ni muka ni berbulu ni, tumbuh bulu ni. Saya nak tanya pada ustaz, yang ni ke yang Allah sebut dalam Quran, yang rupa mereka tu ditukar menjadi beruk, ataupun yang Allah sebut dalam Quran kunu qiradatan khasiin, jadi kera-kera yang hina? Betul ustaz, mula-muda ni lawa, segak-segak, mai tua ni musai tumbuh perempuan-perempuan dia ni. Hak jantan tu memang ada misal. Ni hak cerita ni perempuan tua. Saya kata wallahu a'lam. Jadi insya-Allah saya akan cerita pengalaman saya dengan Yahudi, dengan cerita dia duduk di Israel ni besok pagi. Ya, apa yang dia belajar di Israel selama beberapa bulan, dia bawa mai cerita pada saya. Dia minta saya sebarkan dalam kuliah tentang Yahudi ni, tentang Israel ni, apa yang dia buat.
cara pendidikan mereka. Yang tu saya akan sentuh ijtimak pagi besok insya-Allah. Maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دستورنا القرآن وديننا الإسلام